Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita pada pagi-pagi ni, pagi Jumaat yang sangat-sangatlah mulia, kan, yang kita semua tahu kemuliaan hari Jumaat yang mana disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tidak ada hari yang terbit padanya matahari lebih mulia, lebih afdal daripada hari Jumaat. Jadi matahari terbit sebentar lagi, itu adalah matahari yang paling mulia ataupun hari yang paling mulia terbit padanya matahari. So hari inilah alhamdulillah. Jadi syukur pada Allah. Allah panjangkan umur kita dapat lagi bertemu satu lagi Jumaat. Walaupun kita tak nafikan minggu lalu, Jumaat yang lalu kita berada dalam bulan Ramadan, kan? Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan yang kita baru sahaja tinggalkan beberapa hari yang lalu. Jadi memang kita tak nafikan kita masih lagi ada rasa rindu kepada Ramadan, dan mudah-mudahan rasa rindu itu kekal dalam diri kita dan memberikan perubahan yang baik, impak yang positif kepada kita semua, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, saya harapkan suara saya clear pada pagi ni, insya-Allah. Sebab saya tengok dia punya apa dia panggil tu, audio punya bar tu nampak macam tak terlalu tinggi sangat, tapi saya rasa mungkin insya-Allah mudah-mudahan clear lah kot. Insya-Allah, sebab tak ada yang komplain tu maknanya clear lah tu. Biasanya begitu kan. Alright. Macam malam tadi ada problem sikit pada audio, terus ramai yang tulis kan, panjang-panjang. Jadi akhirnya saya delete dan saya post semula. Okey. Pagi ni kuliah kita dibawakan oleh sahabat-sahabat daripada Masjid Al-Iman Kemensah Heights, Masjid Al-Iman Kemensah Heights. Dan seperti mana yang dijanjikan, insya-Allah pagi ni kita akan membawakan satu tajuk yang cukup besar sebenarnya. Jadi saya tak nak ambil masa yang panjang dalam mukadimah. Kita lebih kurang beberapa minit saja lagi sebenarnya kita matahari akan naik, dan lepas tu kita pun nak solat isyraq dan sebagainya. Jadi kuliah subuh kita tak panjang masa dia, jadi kita perlu kompreskan insya-Allah. Lagi-lagi tajuk kita pada pagi ni adalah satu tajuk yang cukup besar, sebab kita membicarakan seorang imam yang sangat besar, pemimpin yang sangat kita sanjungi, yang kita ikuti, panutan kita semua, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu arda. Jadi perbahasan berkaitan dengan tajuk ini, berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i, ini adalah satu tajuk yang kita kata sangat penting dan sangat diperlukan dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi sebab kita semua bermazhab Syafi'i dan juga kita mengatakan kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Namun begitu ramai di kalangan kita sebenarnya walaupun mengatakan diri sendiri mengikuti Imam Asy-Syafi'i, namun kita faham kan, tak kenal juga Imam Syafi'i. Okey. Kemudiannya apabila kita bicara tentang seorang yang soleh, orang soleh, siapa-siapa pun orang soleh yang kita bicarakan, disebutkan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau kata apa? Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Apabila disebutkan tentang orang soleh, maka rahmat akan turun, bercucuran rahmat, kasih sayang daripada Allah. Yang kita semua harapkan adalah kasih sayang daripada Allah. Jadi bila kita harapkan kasih sayang daripada Allah, maka satu cara yang paling mudah dan sebenarnya menyeronokkan, menggembirakan jiwa kita adalah apabila kita berbicara tentang orang yang soleh. Kita cerita tentang orang soleh dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dekat office, kawan-kawan dan sebagainya. Kita bercakap tentang orang soleh ni, sebenarnya kita sedang menjemput rahmat daripada Allah. Kita sedang memohon rahmat daripada Allah turun bercucuran di rumah kita, di pejabat kita dan sebagainya. Jadi memang Islam ajar kita supaya cerita tentang kebaikan-kebaikan orang, cerita tentang kebaikan orang yang soleh. So perkara ini penting dan saya nampak mungkin agak makin kurang dan makin kurang
diamalkan dalam masyarakat. So, apa kata kita biasakan untuk berbicara, bercerita tentang orang soleh. Apatah lagi orang soleh yang kita nak bincangkan pada pagi Jumaat yang mulia ini, bukan calang-calang orang soleh. Bukan orang soleh yang kita kenal hidup sama dengan kita ataupun orang kampung kita dan sebagainya. Tetapi orang soleh yang dipuji oleh ulama seluruh dunia zaman berzaman. Okey, dipuji pula oleh ulama. Bukan kita, bukan saya yang puji, bukan tuan-tuan yang pandai-pandai nak puji. Bukan saya yang sebab ta'assub dengan Imam Syafi'i nak mengangkat-ngangkat Imam Syafi'i. Bahkan, subhanallah, lebih lagi daripada tu. Bukan semata-mata pujian itu datangnya daripada para ulama, bahkan pujian itu datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut kata-kata kebanyakan para ulama yang mensyarahkan satu hadis yang menceritakan bahawasanya nantinya bila Nabi SAW mendoakan untuk Quraisy ni siapa dia? Kabilah ataupun masyarakat yang ada di Mekah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kabilah yang sangat-sangat besar kan, daripada Quraisy itu datangnya Bani Hashim, daripada Bani Hashim barulah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana ada satu doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Quraisy, maka Nabi sebutkan pada di kalangan Quraisy itu, Nabi sebutkan adanya alimun Quraisy ataupun alimu Quraisy, seorang alim di kalangan orang Quraisy, yamla'ul arda ilman, akan memenuhi bumi ini dengan ilmu. Memenuhi bumi dengan ilmu. Bumi Nabi tak kata memenuhi Mekah. Nabi tak kata memenuhi kawasan Hijaz ataupun benua Arab. Bukan. Nabi SAW kata memenuhi bumi dengan ilmu. Alimu Quraisy, seorang alim daripada bangsa Quraisy. Maka bila Nabi SAW sebut begitu, alimu Quraisyin yamla'ul arda ilma, seorang alim Quraisy yang memenuhkan bumi ini dengan ilmu, maka hampir sepakat para ulama, bahkan sebahagian ulama kata telah sepakat. Ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi. Itulah dia orangnya, iaitu Al-Imam Syafi'i. Maknanya bukan sekadar ulama yang puji, bahkan sebelum daripada tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kehebatan Imam Asy-Syafi'i. Ya Allah, kan? Nabi sempat hidup ke dengan Imam Syafi'i? Tak sempat. Imam Syafi'i bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Nabi wafat tahun ke-11 Hijrah. So 150 Hijrah. Kan? Memang tak sempat jumpalah, confirm. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah kita tahu Nabi ni ada mukjizat, ada kelebihan berbanding dengan orang lain. Maka Nabi dah sebutkan sesuatu perkara yang memang belum berlaku lagi. Banyak perkara-perkara yang Nabi SAW sebut yang belum berlaku dan memang benar-benar berlaku pada hari ini. Okey, so Nabi SAW dah sebut begitu. Contoh lagi, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni siapa dia? Kita biasa dengar kan dalam mazhab fiqh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita biasa dengar mazhab fiqh Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita biasa yang tersebar dan memang diamalkan secara sepakat ada 4, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah dipanggil mazhab Hanafi, kemudiannya mazhab Maliki disandarkan kepada Imam Malik bin Anas, kita panggil tadi Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi yang banyak tersebar di kawasan India, Pakistan, kan, Rusia dan sebagainya, tu banyak mazhab Hanafi. Mereka sangat-sangat banyak mazhab Hanafi di sana. Kemudiannya mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, yang mazhab Maliki banyak tersebar contohnya di negara-negara Afrika, di Maghribi, di negara-negara Afrika lah sebenarnya ceritanya. Kemudiannya mazhab Syafi'i, mazhab kita semua insya-Allah. Kemudiannya di sana ada satu lagi dipanggil mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ini disandarkan kepada seorang imam besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal maka digelar mazhab Hanbali, yang banyak di kawasan Hijaz, di kawasan Arab Saudi dan sekitarnya. So, Imam Ahmad bin Hanbal ni, beliau adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kata apa? Kana Syafi'i kasyamsi lid dunya.
Imam Asy-Syafi'i ini adalah seperti matahari untuk dunia. Wa kal afiyati linnas, dan seperti afiah untuk manusia. Kesihatan, kemanfaatan sihat yang berpanjangan untuk manusia. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Imam Asy-Syafi'i. Kasyamsi, seperti matahari di dunia. Untuk dunia ini, Imam Syafi'i ini seperti matahari yang menyinari saban hari, yang setiap hari bahkan selama-lamanya matahari itu masih lagi menyinari dunia ini. Maka macam itulah ilmu Imam Asy-Syafi'i, menyinari seluruh dunia tak putus-putus setiap hari. Begitu juga wal afiyah ataupun kal afiyah linnas, seperti kesihatan untuk manusia. Sebab manusia ni dia dapat kesembuhan, dapat afiah, bukan sihat biasa-biasa. Afiah ni sihat yang baik, sihat yang berpanjangan, sihat yang memang sempurna, luar dalam dan sebagainya. So afiah linnas, untuk manusia. Itulah perumpamaan yang disebutkan tentang Imam Syafi'i daripada seorang imam yang sangat besar, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal ni sampai kata apa? Dia kata, kalau aku tak tahu satu-satu hukum daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi SAW, aku akan berfatwa dengan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Maknanya beliau akan sebut sendiri, qala Syafi'i. Imam Syafi'i berkata. Kan macam tu. Itu hebatnya. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang hebat, mengatakan tentang Imam Asy-Syafi'i. So kita dah bina premis tersebut pada pagi ni. Kemudiannya barulah kita ceritakan tentang Imam Syafi'i ini yang kita nak kenal, sebab kita ni mengaku kita ikut Imam Asy-Syafi'i, kita ikut mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i diasaskan ataupun disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i, kemudiannya barulah disusun, diatur dan sebagainya oleh ulama-ulama selepas zaman berzaman, selepas daripada Imam Syafi'i sampailah kita pada hari ini. Imam Asy-Syafi'i. Okay, Imam Syafi'i kita tengok dulu. Tadi saya sebutkan Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Kalau ikut Masihinya lebih kurang 767 Masihi, lebih kurang begitulah. 767 Masihi. Boleh agaklah, boleh kira-kira lah lebih kurang zaman Imam Syafi'i ini zaman bila. Kemudiannya Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. 204 Hijrah. So kalau kita boleh calculate dengan mudah, 150 sampai 204, maknanya Imam Syafi'i hidup selama 54 tahun. 150 sampai 204. 54 tahun ikut kiraan Hijrah. Ikut kiraan Masihi, Imam Syafi'i lahir 53 tahun ataupun hidup selama 53 tahun. So 54 tahun. Maknanya Imam Syafi'i meninggal tidak terlalu tua. Maknanya muda lagi, 54 tahun. Kalau kita kira pada hari ini, kita boleh kira macam muda, agak muda lah kan. 54 tahun. Imam Syafi'i meninggal dunia namun telah memenuhi dunia, memenuhi bumi ini dengan ilmu. Macam mana Imam Syafi'i boleh dalam tempoh 54 tahun itu memenuhi bumi ini dengan ilmu? Kita perhatikan beberapa perkara. Pertama sekali, kita cerita tentang Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Gaza ni kalau kita sebutkan pada hari ini kiranya Palestin kan. Palestin. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestin pada tahun 150 Hijrah. Tapi adakah Imam Syafi'i orang Palestin? Jawapannya tidak. Kita ada sebutkan Imam Syafi'i adalah orang Quraisy. Dan Quraisy ni asalnya dari Mekah, kita tahu kan. Orang Quraisy ni di Mekah asalnya. Jadi macam mana kata Imam Syafi'i ni lahir di Gaza, di Palestin. Bahkan sampai umur 2 tahun beliau masih lagi berada di Palestin, di Gaza. Jadi disebutkan oleh para ulama sirah, bahkan Imam Syafi'i sendiri menceritakan tentang diri beliau. Beliau dilahirkan di Gaza oleh ibu beliau. Ketika itu memang mereka atau ibu bapa beliau pergi ke Gaza. Ibu bapa beliau pergi ke Gaza. Dalam satu riwayat mengatakan Asqalan. Asqalan inilah satu bandar di Gaza ataupun hampir dengan Gaza. Ataupun bandar besar, Asqalan. Jadi di situ Imam Syafi'i lahir kerana ibu bapanya yang ada urusan di Gaza. Namun begitu, bapa beliau meninggal dunia ketika beliau masih lagi kecil. Jadi bila bapa beliau masih lagi meninggal ketika beliau masih kecil, maknanya beliau ni anak yatim. Jadi ketika mana umur 2 tahun, ibu beliau membawa beliau pulang semula ke Mekah. Jadi kita ambil balik tadi, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah di Gaza. Dan kalaulah kita ada baca sirah dan sebagainya, tadi saya dah sebutkan tentang mazhab Hanafi diasaskan oleh seorang imam besar yang bernama Imam Abu Hanifah. Al-Imamul A'zam dipanggil. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah.
tahun yang sama dengan Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, Imam Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 Hijrah. Maknanya Imam Syafi'i berselisih sahaja dengan Imam Abu Hanifah. Tak sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 Hijrah. Ada riwayat yang mengatakan, walaupun tidak kuat, mengatakan Imam Syafi'i lahir pada malam yang sama Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Sampai dikatakan oleh orang, meninggal dunia seorang imam dan lahir pula seorang imam yang lain. Sampai begitu sekali. Maknanya memang bersisih begitulah. Imam Abu Hanifah ni sangat-sangat hebat. Nanti kita boleh cerita tentang Imam Abu Hanifah. Dan kalau saya boleh ringkaskan cerita tentang Imam Syafi'i dalam tempoh 1 minit ataupun 2 minit, saya akan kata gini. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah di Gaza, dibawa oleh ibunya ke Mekah, umur 2 tahun, hafal Quran umur 7 tahun, kemudiannya hafal kitab Muwatta Imam Malik ketika mana umur beliau 10 tahun, kemudiannya beliau menuntut ilmu di Mekah, sampai boleh memberi fatwa ketika mana umur beliau belasan tahun. Beliau berhijrah ke Madinah untuk menuntut ilmu di sisi Imam Malik bin Anas dan ulama-ulama lain di Madinah. Kemudiannya beliau pergi ke Yaman, bekerja di Yaman. Kemudiannya beliau pergi ke Baghdad tahun 184 Hijrah dan menuntut ilmu di sana bersama dengan Imam Muhammad bin Hassan Asy-Syaibani. Kemudiannya beliau pergi balik semula ke Mekah selama lebih kurang 9 tahun. Kemudiannya beliau pergi semula ke Baghdad tahun 195 Hijrah. Kemudiannya beliau menulis kitab Ar-Risalah di sana dan beliau bermusafir ke Mesir pada tahun 199 Hijrah. Dan di Mesir beliau mengajar, menyampaikan ilmu dan mengeluarkan pandangan-pandangan beliau yang baru. Kemudiannya beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah di Mesir. Okey, 1 minit. 2 minit. Okey. Jadi itu kalau nak ringkaskan cerita pasal Imam Syafi'i, kan, daripada tahun 150 Hijrah sampai 204 Hijrah. Okey, kita ambil dulu dari segi kenapa Imam Syafi'i ini dipanggil sebagai Asy-Syafi'i. Kenapa nama beliau ni digelar sebagai Asy-Syafi'i, kan? Kalau kita tengok nama beliau ataupun kita biasa kalau kunyah beliau ataupun gelaran beliau adalah Abu Abdullah. Okey, bapa kepada Abdullah, Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Ibnul Abbas. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Okey. Muhammad bin Idris. Idris siapa dia? Bapa beliau. Kemudiannya Abbas. Abbas datuk beliau. Bin Uthman. Uthman kita panggil apa? Moyang beliau. Bin Syafi'. Bapa kepada moyang beliau. Apa kita panggil Saya pun tak pasti. So, datuk kepada datuk lah sebenarnya ceritanya. So, datuk kepada datuk beliau bernama Syafi'. Okay. So, Syafi', maka gelaran kepada keturunan Syafi' digelar Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i digelar sebagai Asy-Syafi'i kerana nisbah kepada moyang beliau yang bernama Syafi'. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Okey, jelas ke itu Okey, so Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fahr, Malik, Nadar. Okey, itu keturunannya. Tapi kalau kita tengok yang ujung-ujung tu, kalau tuan-tuan perasanlah, dia lebih kurang macam Nabi SAW. Dekat ujung-ujung tu, macam biasa familiar dengan keturunan Nabi, bukan begitu juga ke? Ya. Imam Asy-Syafi'i bertemu salah silah beliau dengan Nabi Muhammad SAW dekat moyang Nabi yang bernama Abdu Manaf. Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Okey. So Abdu Manaf. Nabi Muhammad SAW, kalau kita tengok salah silah Nabi kan, kita kata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib lagi bin Hashim bin Abdu Manaf. So Abdu Manaf adalah moyang Nabi SAW kan. Okay, so Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni datuk Nabi. Abdul Muttalib datuk Nabi. Abdul Muttalib anak kepada Hashim. Hashim ini anak kepada siapa dia? Abdu Manaf. Abdu Manaf. So Imam Asy-Syafi'i tadi, kalau kita tengok dia punya keturunan dia,
kita sebut tadi kan, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafiq apa semua, sampai kepada siapa dia? Sampai kepada uh, Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Al-Muttalib ni bukan Datuk Nabi ya. Datuk Nabi Abdul Muttalib. Ini Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi Muttalib ini sebenarnya adik-beradik dengan moyang Nabi yang bernama Hashim. Hashim, Nabi SAW Bani Hashim. Okay? Nabi SAW Bani Hashim, keturunan Hashim. Imam Asy-Syafi'i keturunan Muttalib. So, nama beliau juga digelar sebagai Al-Muttalibi. Muttalib dengan Hashim ni adik-beradik. Okay? Anak kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf ni ada 4 orang anak. Tapi yang paling rapat sekali 2 orang ni. Hashim dengan Muttalib. Sampai bila Nabi SAW sebutkan tentang orang yang tak boleh terima zakat ataupun yang boleh menerima dipanggil sebagai harta negara, ada bahagian untuk harta negara untuk keluarga Nabi SAW yang dipanggil sebagai khumus kan. Yang itu adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Sebab apa tahu? Sebab Banu Muttalib ni, nak kata kamcing dengan Banu Hashim ni, waktu kalau kita ingat balik sejarah Nabi kan, sejarah Nabi SAW, Nabi kan pernah kena boikot dengan orang Quraisy sendiri kan. Orang Quraisy boikot Nabi di Mekah waktu tu. So waktu kena boikot tu, yang kena boikot siapa dia? Adakah orang Islam saja? Rupanya tak. Yang diboikot adalah orang Islam, Nabi SAW dengan orang Islam, serta orang yang daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tak kisah mereka Islam ataupun tidak. Sebab apa? Sebab Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni memang sangat rapat, seolah-olah macam satu keluarga. Walaupun kita sebut tadi Abdul Manaf ada 4 orang anak, tapi yang 2 keluarga ni memang sangat rapat. Jadi sepupu sepapat dia orang ni kan, 2 pupu, 3 pupu ni, dia orang ni memang sangat rapat. Jadi inilah dia keturunan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i keturunannya daripada Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Nanti kalau kita sempat, kita boleh bincang nanti kenapa Abdul Muttalib, ataupun tuan-tuan sendiri boleh buat research, kenapa Datuk Nabi namanya Abdul Muttalib. Apa kaitan dengan Datuk Imam Syafi'i yang namanya Muttalib tadi tu. Okey, tak apa. Yang tu kita skip dulu sebab tak sempat, dah pukul 7, 8 minit pun sekarang. Okey. Kemudiannya, ibu beliau ada pandangan yang paling kuat lah sebenarnya, mengatakan Imam Syafi'i, ibu beliau daripada satu kabilah Yaman yang dipanggil sebagai Azdiyah ataupun Al-Azdiyah. Ini kabilah daripada Yaman. Ibu beliau nama ibu beliau adalah Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyah daripada Yaman. Dan sebahagian, walaupun ada satu pandangan yang tak apa kuat, mengatakan ibu beliau adalah orang Quraisy juga, daripada keturunan Saidina Ali bin Abi Talib. Okey. Tadi kita dah bina premis Imam Syafi'i lahir di Gaza. Gaza ini sekarang ni di Palestin. Syam, secara umumnya Syam. Maknanya Imam Syafi'i lahir di Syam pada tahun 150 Hijrah. Ini memang kita dah jelas. Kan? Kemudiannya, kita pernah sebut tadi, Imam Syafi'i ni anak yatim. Ibu beliau bawa beliau pulang ke Mekah. Kalau kita perhatikan, bila ibu beliau bawa beliau pulang ke Mekah, dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan yatim. Kita ingat zaman tu pula anak yatim, ya Allah. Memang confirm satu perkara yang kita boleh dapati apa dia? Imam Syafi'i adalah seorang yang miskin. Imam Syafi'i seorang yang miskin. Tapi kan keturunan beliau kan keturunan yang mulia. Kita sebutkan keturunan Imam Syafi'i adalah keturunan yang sangat-sangat mulia. Kan? Sebab keturunan Imam Syafi'i ini keturunan Bani Muttalib daripada Bani Abdi Manaf, orang Quraisy yang dimuliakan oleh orang Islam semua sekali waktu itu. Sebab mereka ada hubungan yang rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi keturunannya mulia, keturunan yang terpuji. Dipanggil nasab yang paling mulia di kalangan orang Islam. Tapi beliau sendiri miskin. Jadi apa dia punya kelebihan dia? Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abu Zahra, seorang ulama besar di Mesir dulu. Beliau menulis satu kitab tentang Imam Asy-Syafi'i. Beliau bawakan satu dari segi psikologinya. Beliau kata antara yang hebat Imam Syafi'i ini sebenarnya, Allah Ta'ala dah tetapkan Imam Syafi'i ini miskin tetapi daripada keluarga yang mulia. Apa kelebihan dia? Keluarga yang mulia menyebabkan Imam Syafi'i ini faham tentang nilai-nilai seorang yang ada kemuliaan.
Maka maknanya bukan macam orang fakir miskin yang peminta sedekah punya anak dan sebagainya. Kadang-kadang mereka tak faham sangat konsep dipanggil apa, noble kan dalam bahasa Inggeris. So Imam Syafi'i daripada noble family kan. Memang kehormatan tu ada. So tahu meletakkan diri bagaimana. Walaupun miskin, tapi tahu meletakkan diri bagaimana. Bukan tak tentu hala, tak tentu arah. Kan? Kemarin saya forum apa tu Usrati di online, orang Perak sebab apa? Libang libu kan. Jadi tak tentu hala, tak tentu arah, keserabut kepala apa semua. Bukan. Imam Syafi'i daripada keluarga yang mulia, keluarga yang noble. Tetapi oleh kerana Imam Syafi'i lahir daripada keluarga yang susah, miskin, kan, anak yatim, maka Imam Syafi'i juga hebat dari sudut bagaimana pula? Beliau bukan spoil brat, bukan orang yang kaya, yang yalah adalah keluarga mulia, kaya pula apa semua kan. Jadi tak, Imam Syafi'i daripada keluarga miskin, dan Imam Syafi'i memahami bagaimana kehidupan seorang yang fakir, seorang yang miskin. Imam Syafi'i faham benda tu. Sampai bila Imam Syafi'i nak mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum hakam, Imam Syafi'i ini terkenal sebagai seorang yang memahami realiti masyarakat. Beliau bukan hidup di awang-awangan. Istilah hari ini apa? Orang kayangan kan. Saya bukan sebut orang orang apa nama ni, jemaah-jemaah Masjid Al-Iman bukan. Walaupun kita tahu orang jemaah Masjid Al-Iman pun duduk ke atas juga. Tapi maksudnya kat sini adalah Imam Syafi'i dia tahu sangat. Dia tahu sangat bagaimana kehidupan masyarakat marahin. Tu antara kelebihan Imam Syafi'i apabila dilahirkan dalam keluarga yang susah, tetapi dalam masa yang sama beliau daripada keluarga yang mulia. Okey. Seterusnya kita cuba ringkaskan lagi sebab matahari dah naik. Apa lagi? Imam Syafi'i menghafal Al-Quran ketika umur 7 tahun. 7 tahun ni hafal sungguh-sungguh tau. Bukan hafal yang macam ada sebahagian daripada mak tahfiz kita kan, dia kata hafal Quran, tapi hafal Quran dia tak betul-betul solid tau. Dia perlu diulang lagi, barulah dikatakan hafal yang sebenar-benarnya. Tetapi Imam Syafi'i umur 7 tahun tu hafal yang memang sangat-sangat solid, hafal Quran. Ini menunjukkan kepada kepandaian Imam Syafi'i, kekuatan hafalan Imam Syafi'i. Habis hafal Quran umur 7 tahun, Imam Syafi'i mula menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i hafal Muwatta Imam Malik. Bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam satu riwayat, Imam Syafi'i sendiri yang sebut, hafiztul Quran wa ana ibnu sab'i sinin. Aku menghafal Quran dalam keadaan umur aku 7 tahun. Wa hafiztul Muwatta, dan aku hafal Al-Muwatta wa ana ibnu 10 sinin. Aku ketika itu berumur 10 tahun. Kan? Jadi umur 10 tahun dah hafal Muwatta. Allah, saya kitab Muwatta ada dekat rak saya. Kalau saya boleh ambil sepatutnya. Tapi ni mikrofon ni dah melekat. Jadi saya tak dapat nak ambil. Kalau saya dapat ambil, kitab Muwatta ni tebal tuan-tuan. Bukannya kitab apa orang kata nipis-nipisnya tu, bukan. Kitab tebal. Kitab Al-Muwatta, kitab hadis Nabi SAW yang disusun oleh Imam Malik. Okey, Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i hafal dulu kitab Muwatta waktu umur 10 tahun. Sebelum jumpa Imam Malik lagi. Imam Syafi'i dah hafal. Waktu tu Imam Syafi'i kat mana? Imam Syafi'i di Mekah. Dan Imam Syafi'i, oleh kerana beliau ni seorang yang miskin, seorang yang tidak ada duit dan sebagainya, tapi semangat beliau dalam menuntut ilmu daripada kecil, bukan saja kepandaian beliau, tapi semangat beliau menuntut ilmu luar biasa. Sampai oleh kerana tak ada duit, maka beliau menulis hadis. Bila nak menghafal tu, beliau dengar hadis daripada guru-guru di Masjidil Haram di Mekah dan juga ulama-ulama di Mekah ketika tu. Walaupun beliau tak ada duit nak bayar guru-guru dan sebagainya kan, jadi nak pergi sekolah yang betul-betul belajar yang berbayar, memang beliau takkan mampu. Tapi guru-guru masyayikh ketika itu memang tak kisah, anak murid tak perlu bayar pun kan. Jadi terus mengajar dan terus mengajar. Tapi Imam Syafi'i menghafal ketika belajar tu, kemudiannya bila balik beliau tulis semula apa yang beliau hafal tadi tu, tapi buku tak mampu nak beli, kertas beliau tak mampu nak beli. Jadi beliau tulis di atas apa? Beliau tulis di kulit-kulit binatang yang ada. Beliau tulis di atas tulang. Beliau tulis. Dan paling canggih pun, paling hebat sekalipun, beliau tulis di kertas yang dipanggil sebagai, istilah kita ni, kertas yang recycle. Kertas recycle maksudnya
Orang dulu kalau tulis kan, dia kan tulis pakai dakwat kan, pakai dakwat. So bila dia tulis pakai dakwat, belakang tu tak sesuai untuk tulis juga. Kalau tulis depan belakang, dia jadi macam jadi serabut kita nak baca kan, sebab dakwat kan. Jadi kalau tulis depan, belakang tu biasanya dibiarkan kosong. Konsepnya begitu. Memang biasanya orang dulu kalau dia tulis kitab, dia tulis buku, dia tulis satu muka surat je, belakang kosong. Sebab kalau dia tulis dua-dua jadi tak cantik, jadi serabut. Jadi tulis satu contoh kan. Okey. So, kertas yang telah ditulis sebelah depan, yang belakang dia masih lagi putih tu, maka itu yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk menulis hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang dia. Dalam bahasa Arab, istilahnya ketika itu dipanggil sebagai az-zuhur. Zuhur. Zuhur. Macam zuhur. Sebenarnya zuhur. Zuhur. So, zuhur tu, itu dah dia. Okay. So, Imam Syafi'i tulis kayak itu. Subhanallah. Balik rumah, itu kerja beliau. Memang Imam Syafi'i ini seorang yang sangat-sangat mengutamakan ilmu. Kemudiannya, apa lagi? Dah hafal Quran. Hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i pula kemudiannya menuntut ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab. Imam Syafi'i menuntut ilmu bahasa Arab. Macam mana caranya? Beliau pergi ke kampung. Mekah waktu tu kota metropolitan lah, kalau kita boleh kata zaman sekarang kan. Jadi Imam Syafi'i keluar dari kota Mekah, pergi ke kawasan kampung. Beliau pergi ke satu kabilah yang bernama Huzail. Beliau duduk dengan kabilah tersebut, Huzail tersebut, dan beliau belajar syair-syair Arab. Beliau belajar ratusan ribu syair-syair Arab. Beliau belajar bahasa Arab dengan begitu teliti sampai disebutkan beliau sampai menjadi rujukan dalam bahasa Arab. Ilmu nahu, ilmu grammar bahasa Arab ni, salah seorang yang menjadi rujukan pakar-pakar bahasa, profesor-profesor bahasa Arab adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan sahaja maha guru dalam bidang fiqh yang kita belajar, yang kita ikut mazhab Syafi'i kan. Imam Syafi'i juga adalah maha guru dalam ilmu bahasa Arab, ilmu sastra dan ilmu grammar, ilmu berkaitan dengan bahasa, bahasa Arab. So ilmu bahasa Arab, Imam Syafi'i adalah rujukan. Ini salah satu daripada kelebihan Imam Syafi'i berbanding lagi 3 imam dalam mazhab-mazhab fiqh Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kita nak merendah-rendahkan 3 lagi imam, tidak. Semua hebat. Kan? Tapi antara keistimewaan Imam Syafi'i adalah beliau pakar dalam bahasa. Dalam bahasa. Tu pasal lah contoh kan, orang ada cakap, kata, alah apa sentuh laki perempuan ni sebenarnya tak batal semayang. Kan dalam, habis tu kalau kita kata, dalam Quran ada sebut aula mastumun nisa. Apabila kalian menyentuh orang perempuan. Nanti ada yang jawab balik, dia kata, kamu ni tak tahu bahasa Arab kot. Bahasa Arab ni, dia ada sastranya. Sastra bahasa Arab, bila sebut la masa, bermakna persetubuhan. Maknanya yang bersetubuh tu baru batal. Bukannya pegang semata-mata. Orang yang cakap pegang semata-mata ni tak tahu bahasa Arab. Macam pandai-pandai cakap macam tu. Imam Asy-Syafi'i kata batal. Imam Syafi'i kata batal. Imam Syafi'i tak tahu bahasa Arab ke? Imam Syafi'i adalah rujukan pakar-pakar bahasa Arab. Jadi maknanya bukan Imam Syafi'i tak tahu sastra Arab, ada bahasa metafora ke apa benda ke. Imam Syafi'i pakar, maha guru dalam bahasa Arab. Jadi jangan pandai-pandai nak cakap orang yang tak tahu bahasa Arab ni pandai-pandai kata batal sembahyang. Ya Allah, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah daripada bercakap benda-benda macam tu. Orang sekarang ni memang ada yang mula memperlekehkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Konsep-konsep, kaedah-kaedah yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Hanya orang yang tak cerdik saja yang memperlekehkan ilmu Imam Syafi'i. Saya cakap sekali lagi, hanya orang yang tak cerdik saja yang memperlekehkan ilmu Imam Syafi'i. Sebab dipanggil dalam bahasa Melayu sendiri pun dipanggil hanya jauhari yang kenal manikam. Betul ke? Salah. Hanya manikam yang kenal jauhari. Sukati. Okey. Saja je. Alright. Maknanya orang yang dipanggil sebagai jauhari ni kan, yang pandai kata apa, tukang emas, tukang berlian, tukang batu-batu ni kan, dia saja yang tahu mana intan, mana permata, mana kaca kan. Begitu. Okey, seterusnya. So Imam Syafi'i belajar bahasa Arab dengan sangat-sangat banyak. Sangat-sangat hebat. Kemudiannya beliau pulang semula ke Mekah. Bila dah pulang semula ke Mekah,
beliau menuntut ilmu lagi daripada para fuqaha di Mekah, antaranya Imam Muslim bin Khalid. Imam Muslim bin Khalid ni antara guru besar fiqh di Mekah dan menjadi guru yang banyak memberi kesan kepada Imam Syafi'i di Mekah. Beliau belajar dan ketika itu Imam Muslim bin Khalid yang waktu tu Imam Syafi'i umurnya baru belasan tahun, Imam Muslim dah kata, "Ifti ya Aba Abdillah." Berfatwalah wahai Abu Abdillah. Demi Allah telah sampai waktu untuk engkau berfatwa. Wallahi ana laka an tufti. Telah sampai masa untuk engkau berfatwa. Waktu tu umur Imam Syafi'i lebih kurang berapa? 15 tahun. 15 tahun. Bayar anak kita tingkatan 3. Imam Syafi'i dah boleh menjadi mufti. Sudah layak untuk melakukan fatwa. Bukan pandai-pandai keluar fatwa. Pandai-pandai keluar fatwa kat Malaysia banyak. Kat Malaysia ramai orang pandai-pandai keluar fatwa. Semua nak buat keluar hukum. Bukan. Ini memang diiktiraf oleh ulama besar Mekah ketika itu. Imam Muslim bin Khalid. Yang mengatakan engkau sudah boleh ataupun telah sampai masa untuk engkau berfatwa. Ada riwayat kata 15 tahun. Ada riwayat kata umur 18 tahun. Okey, senang ceritanya waktu umur belasan tahun dah boleh memberikan fatwa. Kemudiannya zaman tu ulama yang paling besar, yang paling hebat waktu tu namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ni ulama paling besar di seluruh dunia waktu tu kiranya. Semua orang kenal Imam Malik bin Anas. Memang guru yang paling dahsyat sekali. Imam Syafi'i buat apa? Dari Mekah, Imam Syafi'i berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah untuk menuntut ilmu daripada Imam Malik. Perjalanan ketika itu mengambil masa lebih kurang 8 hari. 8 hari perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan 8 hari dari Mekah ke Madinah, Imam Syafi'i sendiri sebut, beliau mengkhatamkan Quran sebanyak 16 kali. 16 kali khatam dalam tempoh 8 hari perjalanan. Kita kalau 8 hari perjalanan, tak tahulah apa kita buat kan. Imam Syafi'i 8 hari perjalanan 16 kali khatam. Ya Allah. Kan? Masya Allah. Itu Imam Syafi'i. Macam mana kita dah lah tahu dia tu hebat dari segi ilmunya, kekuatan kepandaiannya kan. Akalnya yang hebat dan sebagainya. Tambah pula lagi dengan kekuatan ibadah beliau. Beliau sembahyang sepanjang malam. Disebutkan beliau ni masa dalam waktu malam tu biasa beliau bagikan kepada 3. 1/3 untuk tidur dan untuk keluarga beliau kan, makan minum dan sebagainya. 1/3 malam. 1/3 beliau akan menulis kitab dan 1/3 lagi beliau akan solat. Kan memang macam itulah kehidupan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sampai jumpa Imam Malik, minta izin pada Imam Malik untuk baca kitab Muwatta. Kitab Muwatta kita ingat Imam Syafi'i dah hafal umur 10 tahun Umur 10 tahun dah hafal. So Imam Syafi'i jumpa Imam Malik kemudiannya minta belajar kitab Muwatta. Walaupun dah hafal. Imam Malik mula-mula tak layan asalnya. Imam Malik kata, kau pergi baca dengan orang yang boleh bacakan kat kau. Sebab ni budak nak belajar kan. Bukan Imam Malik sombong tak. Imam Malik sibuk kan. Terlampau banyak sangat nak murid kan. So Imam Syafi'i datang. Imam Syafi'i kata, okay, kau belajar dengan orang yang boleh bacakan untuk kau. Kau cari ada yang boleh bacakan untuk kau. Macam tu cara dulu dia orang belajar memang macam tu Jadi Imam Syafi'i kata tak, aku nak belajar dengan tuan guru juga. Imam Malik mula-mula kata tak, kau belajarlah, kau baca dengan orang lain. Imam Syafi'i kata tak, saya nak belajar dengan tuan guru juga. Last sekali Imam Malik kata okey, kau baca. Imam Malik. Bila Imam Syafi'i baca, Imam Malik terus jatuh hati dengan kepetahan, dengan kefasihan Imam Syafi'i. Apabila baca kitab-kitab, bila baca hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan apabila Imam Syafi'i baca hadis, baca, Imam Syafi'i nak stop. Imam Malik kata, sambung. Baca lagi. Sebab Imam Malik rasa seronok sangat dengan kefasihan Imam Syafi'i apabila membaca hadis-hadis Nabi SAW. Dan bahkan akhirnya Imam Malik sendiri mengatakan, ya Muhammad, ittaqillah, wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, wajtanibil ma'asi, hindarilah daripada maksiat-maksiat, fa innahu sayakunu laka sya'nun minasya'ni. Engkau ni nanti akan ada satu perkara yang besar untuk engkau. Satu kehebatan akan berlaku pada engkau. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencampakkan dalam hatimu cahaya. Maka janganlah engkau gelapkan dia dengan maksiat. Ini pesanan Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i.
Dan kita juga biasa dengar tentang bagaimana Imam Syafi'i apabila belajar, apabila membaca, Imam Syafi'i memang dah hafal kan kitab Muwatta' dan sebagainya. Tapi Imam Syafi'i um, kita kata hafalan beliau ni punya hebat kan. Saya nak ambil sikit kan. Hafalan beliau ni kita nak berhenti dah sebenarnya ni. Nampak macam tak sempat ni kita cerita Imam Syafi'i ni. Ini kira bahagian satu dah insya-Allah Nanti kita akan sambung lagi macam mana Imam Syafi'i pergi ke Yaman, pergi ke Iraq, mengeluarkan fatwa apa semua yang pertembungan beliau dengan ulama-ulama lain. Dipanggil munazarah, perbincangan beliau dengan ulama-ulama besar yang lain. Sampai di Mesir macam mana keadaan Mesir ketika tu yang sangat ta'assub dengan Imam Malik waktu tu kan, dan sampailah macam mana beliau meninggal dunia dan cerita-cerita tentang beliau. Tapi secara ringkas saya nak sebutkan Imam Syafi'i punya hafalan kan, dia macam ginilah, saya tak pegang buku sekarang buku dekat rak. Buku-buku ni kalau kita tengok, kalau kita baca kan, Imam Syafi'i kalau baca buku, baca ni diriwayatkan begini. Imam Syafi'i baca sebelah buku, Imam Syafi'i kena tutup lagi sebelah. Kena cover lagi sebelah. Sebab apa? Kalau tidak, dua-dua belah tu akan masuk. Macam photostat, sebiji macam photostat. Tu Imam Syafi'i. Macam photostat ilmu beliau. Ada istilah dipanggil sekarang ni photographic memory dan sebagainya. Memang macam photostat. Macam tu. Jadi Imam Syafi'i tutup sebelah, baca sebelah. Tutup lagi sebelah, baca lagi sebelah. Baru masuk satu-satu. Kan? Kita tutup sampai tinggal satu baris. Baca ulang pun tak apa-apa kan. Macam itulah kan. Mujur hafal Inna Ataina. Kan? Kalau tidak, ya Allah, kan, baca kuliah pun tak keluar-keluar daripada kuliah tu. Banyak hafalan kita, ya Allah. Hafalan Imam Syafi'i. Macam mana boleh ada orang kata, alah Imam Syafi'i pun manusia juga macam kita. Macam kita? Imam Syafi'i macam kita? Tak sama langsung, kan? Akhlak Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Contoh. Imam Syafi'i ni memang beliau hebat. Memang beliau dah boleh keluar fatwa. Waktu beliau belajar dengan Imam Malik, waktu tu Imam Syafi'i dah boleh keluar fatwa. Okey, bukan orang jalan-jalan. Tapi apabila beliau menuntut dengan Imam Malik, punyalah beradab beliau dengan Imam Malik. Beliau tak sombong. Beliau bukan kata, aku pun alim juga. Tak. Beliau menuntut ilmu, bahkan disebutkan Imam Syafi'i sendiri sebut, dia kata, aku apabila menuntut dengan Imam Malik, aku nak buka muka surat. Nak buka muka surat ni, muka surat sebelah, nak membuka lembaran yang berikutnya, nak buka lembaran yang berikutnya tu, aku sangat berhati-hati. Risau sangat bila buka tu. Sebab apa? Aku takut bunyi tu nanti mengganggu Imam Malik. Bunyi muka surat terbuka tu kan? Yang tu. Bunyi tu, aku takut mengganggu Imam Malik. Macam tu sekali adabnya. Kita sekarang kan, handphone kan? Handphone bunyi dalam kelas, relax bunyi bising-bising kan? Bising. Ataupun bersembang. Tengah-tengah kuliah boleh bersembang orang sebelah. Kan? Guru tengah mengajar kat depan, kita bersembang kat sebelah. Guru dengar tu. Itu punyalah beradab Imam Syafi'i. Padanlah beliau mendapat keberkatan. Itu satu lagi. Keberkatan yang beliau dapat. Subhanallah. Hebat. Kan? Salah satunya daripada beliau melazimi beradab menuntut ilmu daripada Imam Malik. Dan beliau menuntut ilmu daripada Imam Malik sampailah Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah. 179 Hijrah bermakna Imam Syafi'i ketika itu berumur 29 tahun. Kan? Waktu tu kira habislah waktu Imam Syafi'i belajar daripada Imam Malik. Imam Malik meninggal. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah. Imam Syafi'i umur 29 tahun baru habis belajar dengan Imam Malik. Waktu tu beliau dah boleh keluar fatwa. Tapi adakah perjalanan menuntut ilmu beliau berhenti waktu umur 29 tahun itu? Jawapannya tidak. Ada panjang lagi perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Yang insya-Allah kita akan sambung pada siri yang kedua nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sambung kita punya pengajian ataupun cerita-cerita kita tentang Imam Asy-Syafi'i ini pada pengajian yang akan datang, insya-Allah. Ada yang minta, dia kata, Ustaz boleh tak sampai pukul 8? Saya tengah tengok ni, saya sambil-sambil tengok kamera saya ni, saya tengah tengok Facebook saya juga sebenarnya. Jadi tu yang mata saya kadang-kadang melilau tu. Jadi ada yang minta sampai pukul 8 dan sebagainya. Dia kata pukul 8 minta maaf lah sebab kita nak sembahyang sunat Isyraq pagi ni, pagi Jumaat lagilah kan. Maka ramai sahabat-sahabat pun nak sembahyang Isyraq.
matahari pun dah naik pukul 7 tadi kan. Sekarang dah 7.30, dah waktu yang terbaik untuk kita sembahyang sunat isyraq. Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti mana mengerjakan haji kan. Jadi kuliah ni dia tak boleh lama sangat. Kalau lama sangat nanti kan ngantuk, tertidur kan ramai. Walaupun pagi ni masya-Allah ramai yang menonton, saya tahu. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Nanti kita akan sambung pada siri yang kedua berkaitan dengan Imam Syafi'i. Dan insyaAllah juga saya akan upload kuliah kita ini di YouTube saya insyaAllah. YouTube channel nanti insyaAllah saya akan upload supaya lagi ramai orang boleh menontonnya insya-Allah. Sebab ada juga di kalangan kita yang tak ada Facebook. Dia kata, "Ustaz, Facebook tak ada Ustaz." Kan? "Saya ada Instagram je," dia kata. Jadi tak apalah yang tak ada Facebook tu. Nanti insya-Allah kita akan usahakan supaya dapat tonton di YouTube insya-Allah. Jadi cukup setakat tu untuk pagi ni. Kita mengenali sosok insan yang sangat agung. Saya sebutkan tu hanyalah ringkasan. Bukannya menceritakan sepenuh-penuhnya tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau kita nak baca betul-betul karya yang paling lengkap disebutkan oleh para ulama, antara yang paling lengkap menceritakan tentang Imam Syafi'i adalah satu kitab yang namanya Manaqib Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Yang itu antara yang paling lengkap menceritakan tentang Imam Syafi'i. Jadi kita hanya meringkaskan daripada apa yang ada daripada kitab tersebut dan kitab-kitab yang lain. Daripada apa yang kita belajar daripada dulu tentang Imam Syafi'i. Saya menuntut kitab Manaqib Imam Syafi'i itu daripada Tuan Guru Syekh Nuruddin sebenarnya. Syekh Nuruddin bacakan, jadi khatam kitab tersebut, alhamdulillah. Jadi daripada situlah kita menceritakan tentang Imam Syafi'i. Okey, so insyaAllah nanti masa bila yang kita akan sambung episod yang kedua tu nanti kita akan maklumkan insyaAllah selepas perbincangan dengan sahabat-sahabat di Masjid Al-Iman Kemensah Heights. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak jawatankuasa Masjid Al-Iman Kemensah Heights yang menganjurkan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan 1001 kebaikan untuk semua yang bersama-sama kita pada pagi ini, khususnya untuk jawatankuasa Masjid Al-Iman Kemensah Heights. Jadi cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'anil qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla'atik ya ulama nahza bil khair wa nukfa kulla syarr. ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان ياتينا رسول المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دثرته زملته هم ونات عنه الصعابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة قد حماها الله بشرى وعلت فكرا وفخرا قد حماها الله بشرى وعلت ذكرا وفخرا سعدت دنيا وأخرى أسلمت قبل الصحابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة
لخديجة وهي أحرى، وعطايا الله تترى فوقها مثل السحابة.